Aisyah? Tak dengar Aisyah. Aisyah tak dengar? Suara H dengar tak? Aisyah Suara tak? H dengar tak? Dia dengar. Yes. Aisyah. Boleh dengar ke semua? Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua penonton kita di My Home TV. So hari ini bersamaan dengan 3 Jun 2021 anda bersiaran secara langsung sekali lagi bersama saya Syazana Jahan dalam My Home TV. So hari ini hari ketiga lah kita telah menjalani PKP 3.0. So saya harapkan anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan bahagia di samping keluarga. So hari ini saya bawakan 3 tetamu jemputan yang istimewa daripada Maya Home Property, iaitu Encik Azri, Cik Niza dan Cik Ash. Hai semua, apa khabar? Hai. Hai, baik. Apa baik? Okey. Alhamdulillah. So saya harap semua dalam keadaan yang sihatlah. Di samping duduk rumah tu kenalah bersenam kan, supaya otot-otot ni sihatlah, sentiasa kuat walaupun tak boleh pergi kerja. Okey. So tajuk kita hari ini adalah sabaran menangani masalah di tapak. Okey. So bila sebut pasal tapak kerja, kita fahamlah bukan semua tapak tu tak ada masalah, semua berjalan dengan lancar. Namun bila ada masalah, setiap penyelesaian juga turut adalah. Okey. Saya mulakan dengan Cik Liza lah, ataupun Cik Ash. Saya nak bertanya lah. Okey, saya difahamkan Cik Liza dan Cik Ash ni sebagai sales advisor di Maya Home Property. Okey, so boleh tak berkongsi dengan penonton kita semua cara layanan ataupun Cik Liza dengan Cik Ash melayan kerana setiap kliennya Maya Home Property? Mungkin Cik Ash nak mula dulu. Okay, actually kerana dari segi klien, klien ni dia punya orang kata dia punya cita rasa dia tu setiap orang berbeza. Dari segi reka bentuk, dari segi luasan dan kemasan. Jadi kita as sales advisor akan advise klien dari segi reka bentuk, luasan dan kemasan lah. Jadi normally ada yang tak berapa faham dari segi macam mana, dari segi dari segi KPS, kaki persegi kadang diorang confuse kan. Jadi itulah. Jadi cara Cik Ash terangkan dekat dia orang, adakah dengan marah-marah ataupun bersahaja, relax ke macam mana? Kadang-kadang kita ada jumpa klien ni macam-macam lah kan, kita tak boleh nak cakap lah ragam manusia. Kadang-kadang bila dah masuk tapak baru nak buat penambahan ke macam mana. Okay, so macam mana cara Cik Ash handle benda ni? Normally macam kita akan consult diorang dari WhatsApp. Dari situ kita boleh identify klien dari segi dia nak bina rumah tu dengan luasan berapa square feet, and then dia punya anggaran bajet dia berapa, and daripada situ kita boleh bagi suggestion lah berapa keluasan rumah yang sesuai. Okay, so faham lah. Okay, so hari ni konsep kita lain sikit Kita from Maya. Cara kita boleh berdepan, boleh yelah face to face kan. Tapi tak apalah, sebab norma bahari kita macam ni, so kita buat macam ni lah. Okay, so untuk Cik Niza, okay, saya difahamkan orang sales ni, okay, bila dah buat sales, okay, contohlah projek tu dah start nak bina. Kemudian adakah
Macam mana Cik Niza dan Cik Ash pantau kerja-kerja, adakah perlu ke site visit ataupun macam mana akan dapat update ke macam mana? Boleh tak berkongsi dengan semua orang? Macam mana cara you all semua dapat update progress Okey, kalau yang berkaitan perlu ataupun tidak, kita pergi ke site visit. Okay, bagi saya sebenarnya benda ni sebab kita ada step by step dia. Kebiasaannya kita tak akan selepas customer setuju apa benda semua, kita akan makan surat tawaran. Lepas surat tawaran selesai, diorang tanda tangan, pihak kami sedia untuk cara communication. Pihak Maya kita buat macam kita ada buatkan 2 grup Telegram ataupun WhatsApp lah, yang mana dekat situ kita boleh pantau setiap perjalanan kerja nak tampak. So dekat korang boleh update everyday, tak perlu hari-hari pergi ke site kan, kita boleh pantau dekat situ. So salesperson ni akan dapat update daripada group lah. So you all tak payah nak kena pergi update setiap masa dekat projek. Tak perlu selalu. Okay, faham. Okay, mana Cik Azri kita? Sorry, kita dahulukan salesperson dahulu. Okay, so now untuk Cik Azri pula, macam Cik Azri ni kita fahamkan lah. Dan Cik Azri ni merupakan project engineer. So bolehkah Cik Azri berkongsi dengan para penonton kita apa tugasan Cik Azri di Tapak? Okey, terima kasih Syah. Pada saya sebagai seorang project engineer, tugas utama saya mengawal selia kumpulan kerja supaya tugas yang diamanahkan itu dapat berjalan dengan sempurna. Contohnya yang saya dapat beri di sini, semasa setting out, tahu kan setting out ya? Semasa permulaan peringkat pembinaan, lepas itu sudah buat clearing, jadi pekerja akan buat railing perimeter wood tu dan akan tarik benang. Jadi pekerja akan tarik benang, dia akan buat paksi macam grid line lah, grid line menggunakan benang buat paksi X dan paksi Y. Ini adalah penting supaya kita dapat, bila kita nak bina bangunan tu nanti, kita dah tahu lokasi untuk struktur, contoh macam kolom, footing, lokasi footing dan beam routing dia. So Cik Azri kena pantau lah. Ya, lepas mereka dah tarik benang tu, tugas saya pula akan memastikan dimension dia punya jarak antara benang, kemudian dia punya squareness tu selari dengan dia punya distance tu selari dengan working drawing yang dikeluarkan oleh designer. Jadi dekat sini permulaan memang akan nampak tak penting. Ada pekerja yang cakap benda ni tak penting sebab benda ni akan effect bila waktu kemasan nanti, waktu pasang tile, kita akan nampak dekat depan mungkin tak ada masalah, bila tarik sampai ke belakang mungkin nanti ada macam lebihan nozzle. Pada yang lain yang particular, dia akan ukur lah. Dia akan ukur. Jadi nampak tak cantik lah kemasan dekat situ. Itu yang pertama. Kemudian saya akan memastikan aktiviti pembinaan operasi di tapak berjalan dengan lancar lah. Ini dari segi planning lah. Ini contohnya macam pelaksanaan projek. Dia ada, setiap projek ada jadual tersendiri. Kita dah buat schedule berdasarkan persetujuan antara Mayahu dengan pemilik bangunan. Jadi saya perlu pastikan setiap peringkat pembinaan, setiap peringkat pembinaan ada masa yang telah ditetapkan. Jadi saya tak boleh nak bagi peringkat, setiap peringkat tu ada delay. Maksudnya saya kena kontrol dia punya perjalanan pekerjaan tu lah. Contoh footing ada masa dia sampai bila kena siap, kemudian pergi ke ground beam, pergi ke slab dan seterusnya lah. Jadi kita tak nak ada delay untuk setiap peringkat, kalau tak nanti akan effect keseluruhan projek. Kalau ikut selalunya dalam kontrak untuk buat 8 bulan. So pada saya kalau boleh nak kurang lagi betul daripada itulah, mungkin 6 bulan. Maksudnya siapkan lebih awal lah daripada due date dia.
betul. Okey, kalau yang 8 bulan tu biasanya untuk berapa square feet Untuk maksudnya jangka Itu, masa untuk berapa keluasan rumah? Selalunya kalau satu tingkat kita akan ambil masa 8 bulan lah untuk siapkan. Satu tingkat untuk 8 bulan. Generally macam tu lah. Maksudnya macam tu. Okey, so secara overallnya tugas Encik Azri ni sebagai penyelidik lah kan, macam nak sedia pantau pekerjaan dekat nampak. Betul? Betul. Okey, so dari segi cabaran, macam mana Encik Azri handle apa je cabaran yang dialami? Contohnya bila Encik Azri berada di site, berhadapan dengan pekerjaan lama yang lebih berpengalaman. Cabaran. Okey, betul. Cabaran mesti ada lah. Kat setiap pekerjaan mesti ada cabaran. Bagi saya, cabaran untuk menghadapi orang lama ni, supervisor yang lama ni, pertamanya mereka anggap jurutera yang baru ni macam tak ada pengalaman, tak mampu untuk jaga projek. Mereka, seperti kita tahu, mereka punya pengalaman luas, knowledge mereka pun banyak. Mereka ada pengalaman 20 atau 30 tahun bagi kita ni yang baru. Tak nak kata lama, nak kata baru pun tak barulah. Tapi dari segi situ kita boleh tackle supervisor ni dengan kemahiran berkomunikasi lah. Cara kita berinteraksi dengan mereka. Cara berinteraksi dengan diorang tu. Ya, betul. Kemudian kita dengar dia punya pandangan, dia punya idea, dan dalam masa yang sama kita bagi respon supaya idea yang kita kemukakan dapat diterima oleh mereka. Faham tak maksud tu? Maksudnya lepas kita dah bagi respon, maksudnya dia akan ada satu perspektif yang lain lah terhadap diri kita. So kita jangan ambil sambil lewa lah. Kita macam beli jiwa dia orang lah. Maksudnya kita boleh bekerjasama. Betul. Bila beli jiwa ni dekat projek pun InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah tak ada Bila masalah. pihak pengurusan tak ada masalah pun projek pun dapat diselesaikan dengan jayanya. Okey, so Cik Riza dan Cik Ash yang sebagai sales advisor lah kan. Okey, contoh bila ada masalah apa-apa, klien ni akan rujuk salesperson. So setakat ni lah, ada tak masalah yang sering timbul dekat tapak? Cik Riza dan Cik Ash. Okey, biasaan kalau di tempat tu biasanya akan ada kemungkinan akan ada masalah dari segi kurang pantauan. Kurang pantauan. Bekerja yang ya gitu. Dan kadang kita tak boleh nak jangka kan, kalau kadang kasih jam ke apa ke, ataupun kita order barang tu barang terlambat sampai berhari-hari, kan bawah kita punya ni lah. Okey, Cik Ash. Okey, dari segi barang lambat sampai tadi, saya nak tanyalah kepada projek engineer kita, apakah penyelesaian supaya barang tu cepat sampai? Boleh tak Encik Azri explain dekat kita orang semua macam mana cara tak nak bagi barang tu lambat sampai? Okey, berkenaan barang lambat sampai material ni, dia sebenarnya pengurusan kita. Saya bagi contoh lah, pengurusan bahan mentah material. Pekerja di tapak, dia tahu apa dia punya peringkat pembinaan. Contohnya macam saya bagi contoh dekat batu dinding. Dekat dinding, sepatutnya pekerja dia akan maklumkan pada saya. Okey, contoh dekat dinding 2 hari sebelum, contohnya macam dia nak cast concrete slab, ground slab dia nak cast, dia beritahu saya. Kemudian saya akan nilai dan kira kuantiti apa material yang digunakan. Kemudian saya akan maklumkan pada purchasing department. Jadi dekat situ, selepas tu purchasing department akan
menguruskan pengujian dan penghantaran. Jadi maksudnya di sini pengurusan kita perlu planning lebih awal. Sebelum mula kerja, kita dah nampak apa kerja yang nak dilakukan selepas tu. Bukannya on the spot nak ikat batu, baru cakap batu tak ada kan, simen tak ada, bukan macam tu cara kerja dia. Okay, so kita stand by lebih awal lah supaya tak adalah lambat dari segi barang lambat sampai ke, betul kan? Ya, betul. So, ada lagi tak Cik Niza masalah yang sering timbul dekat Tapan? Dan sambil tu kita boleh berbincang lah kan. Kita gunakan peluang yang ada ni supaya project manager, project engineer kita ni boleh jawab semua masalah yang timbul tu. Ada beberapa yang kita sekarang ada mungkin daripada sales advisor lain pun mungkin ada juga problem-problem macam ni. Contoh macam kadang-kadang ada kita punya daripada site lah ya, pada site kadang ada part-part yang kita ikut spec dan kita ikut spec. Kemungkinan juga contoh macam kita dapat aduan daripada owner. Owner buat aduan kat kita tapi kita lambat ambil tindakan. So maknanya kadang-kadang bila kita lambat ambil tindakan, so owner dia lebih mudah, dia akan direct communicate dengan pekerja. Oh, so akan direct kepada pekerja. So kadang-kadang macam kita dekat site, kadang mungkin ada mana-mana site, mungkin kita keselamatan pekerja kat tapak tu mungkin kita kurang ambil gerai. Ataupun macam saya kata lah, berkaitan dengan owner, kadang-kadang kita dah permulaan kita dah dengan owner, kita nak buat macam ni, nak buat macam ni kan. Tapi bila kita dah start dekat site, kadang-kadang bila kita dah mula buat pembinaan, tiba-tiba owner nak buat pula perubahan. Akhirnya nak buat perubahan tanpa maklumkan kat kita. Kadang dia maklumkan dekat orang site. So macam kita bahagian sales advisor, kadang-kadang macam jadi macam ketiga-tiga juga. Yelah sebab tak tahu kan. Cik Aziz sama awak kan? Boleh kita bagi je Cik Aziz jawab. Okey, terima kasih soalan. Okey, berkenaan klien yang nak buat ubahan tu, saya pada saya kalau minor changes tak ada masalah lah. Tak ada masalah sebab contoh macam nak ubah tingkap ke, jenis tingkap ke, tak ada masalah sebab frame memang dah memang dah sedia ada. Lubang untuk tingkat dinding tu mesti dah dibuat, cuma tukar jenis bingkai sajalah. Tapi kalau merupakan macam struktur tu, penambahan footing atau beam, memang akan ambil masa lama lah. Bukannya kita tak nak buat, tapi kita perlu utamakan yang mana priority. Bukan kita nak lewat-lewatkan. Kalau boleh kita nak percepatkan semua urusan. Sebab bila kita dah lewatkan, kos akan bertambah juga. Kos akan bertambah. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang berlaku. Jadi kita akan susun semua kerja dan penambahan tu kita akan buat bila masa yang sesuai. Bukannya kita nak lewat-lewatkan. Dan pada klien yang direct dengan pekerja ni, saya pun tak berapa ni lah, orang kata tak sesuai lah macam tu. Sepatutnya dia kena direct kepada Maya Home. 100%. Maklumkan dia solution dan bincang dengan designer kita. Tengok sama ada sesuai tak penambahan di sini. Menjawab tak salah. Okey, terima kasih Cik Aziz. Okey, untuk Cik Niza dan Cik Ash, ada lagi tak apa-apa masalah yang nak dibincangkan sekarang? Macam saya dah tanya kat Cik Aziz lah, mungkin Cik Aziz boleh jawab kan. Kadang-kadang kita untuk sales advisor, kita ada kemungkinan tak ada segala. Mungkin kadang masalah ni kadang-kadang dia berlaku. Contoh macam kita as a sales advisor, kita jarang ke site kan, kita sometimes kita ada buat site visit, tapi bukan selalu lah. Bila kita nak dapatkan update daripada tim tu, kadang-kadang tak ada update
Ya, Cik Azri. Ada berkenaan tak ada apa dia kata tak ada respon tak ada update daripada tim projek dia macam ni sebab yang kita tahu sekarang ni kita ada projek hampir 40 lebih yang currently running jadi bahagian teknikal projek engineer ni cuma ada berapa orang saja setakat ni kan baru-baru ni dah ditambah lagi 2 orang jadi pemantauan di tapak tu sebab tapak kita pun boleh kata jauh-jauh jugalah macam saya sendiri saya disediakan jadual contoh untuk bahagian Kelang tu bahagian Petaling Jaya dan bahagian Kajang jadi saya tak setiap masa lah pergi setiap tapak mungkin hari Isnin di area Kelang jadi pemantauan di area Kelang saja jadi update mungkin ada less of reporting lah buat begitu minta maaf lah tapi apa yang berlaku dekat tapak kita memang akan update pada project manager lah kemudian mungkin weekly kita boleh update weekly lah untuk daily mungkin tak nampak sangat lah kalau kita update Topik hot Point yang hot lah. Bincang pasal masalah ni sebenarnya point yang hot lah kan. Tapi di samping kita bincang tu at least kita boleh sama-sama tahu apa sebenarnya masalah. Kita boleh highlightkan masalah tu dan cuba highlight apa yang berkatakan. Okey, Cik Niza ada lagi tak? Okey, Cik saya nak buat penambahan. Actually macam klien di peringkat awal memang sebenarnya tak ada masalah sangat pun. Maksudnya dari segi apa ni, kalau let's say dia WhatsApp dan kita akan layan sebaik. In fact kita kadang-kadang even tengah malam pun kita boleh jawab pertanyaan diorang lah, so tak ada masalah. So sales advisor kat Mayangwi semua bagus-bagus lah, ada maksudnya willing to maknanya tak kira masa lah. Kalau Tak kira masa. tak kira masa. So itulah kira macam dari klien tanya soalan tu, kita akan jawab baik mungkin lah pertanyaan mereka tu. So far tak ada masalah. So sales advisor Mayahumi terbaik lah. Terbaik. So untuk semua para penonton kat luar sana yang sedang menonton Mayahumi ini memang disyorkan lah walaupun memang berkaitan dengan masalah kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang apa yang kita tak minta tu tapi tetap berlaku, namun setiap masalah tu kita akan cuba perbaiki hari ke hari supaya tak ada masalah lah. Dan ada apa-apa lagi tak perkara yang berbangkit nak bincangkan kali ini? Satu lagi pasal dari segi kalau klien nak punya rumah, so kita akan prosesnya kita akan mulakan dengan sign offer letter dan lepas tu so kat situ klien pun tak perlu nak risau lah sebab kita ada TMY macam tu. So apa-apa so maksudnya bila dah Cik Ash, okay, so maksudnya bila klien dah nak proceed apa semua, kita akan sign agreement dulu lah. ya, kita akan bagi offer letter, lepas tu sign agreement. So tak risau lah kan. Sebab kita pun ada lawyer, jadi akan secure hutang kita ya, cari ikat dengan klien. Maksudnya ada yang ditawarkan satu murah sebelum tu, jadi itulah kadang-kadang dia ada rasa fobia sikit kan, jadi itulah Takut lah kan. itulah macam kita punya company ni kira secure, established, so apa-apa pun ada TM1, jadi itulah saya tak perlu
Alhamdulillah. Masalah pun kita boleh sharing macam ni kan. So jadi tak risaulah. Kita just share. Kita jujur. Beritahu apa masalah sebenarnya. Sharing tu. Bincangkan, discuss. Okay. Dari segi Encik Iza dan Cik Azri ada apa lagi tak? Nak tanya ke ataupun saya buka peluang Encik Azri untuk bertanya dekat sales advisor kita kalau ada apa je perkara yang berbalik. Kalau saya tak jelas soalan, cuma tadi saya nak tambah berkenaan yang apa tu, sales advisor ni dia memang apa, willing to help customer kan. Memang bagus lah, sebab pada satu customer yang kita ada ni memang mereka lebih pasti. Jadi apa-apa tugas yang diamanahkan pada kita buat sekali lah. Pada saya sendiri, pada projek team, kita rumah yang kita bina tu, saya anggap personally, saya akan anggap macam rumah. Saya bina rumah sendiri, saya jaga rumah sendiri. Macam tu cara saya kerja. Maksudnya kita projek yang kita pegang ni memang kita punya rumah. Macam kita bernilai. Itulah kita boleh. Maksudnya kita letakkan tempat klien tu, kita ni kena duduk tempat klien macam tu kan? Ya, betul. Kita bina rumah kita sendiri. Kita ada macam tu lah. Apa-apa pun kita kena tetap berikan yang terbaik lah untuk klien yang kami. Betul. Okey, Encik Azri, satu lagi. Okey, satu lagi, apakah faktor kebiasaannya yang menyebabkan berlaku projek-projek ini di pengetara sepatutnya kita nak serah kunci dah. Tapi apakah faktor yang terjadi? Tambah-tambah lagi ni selain musim COVID kan? Okey, maksudnya kelewatan. Memang PKP COVID ni memang salah satu lah, tapi yang paling utama yang sekarang terjadi lah pasal cuaca ni kita dapat kontrol. Tapi apa yang kita boleh buat, perancangan lah, maksudnya kita rancang kerja awal. Contoh kalau weather ni, kita boleh check, kita boleh semak forecast. Kalau kita boleh semak forecast tu betul. Yang penting kita rancang awal. Contoh macam nak pokok 2 hari, kita nak forecast masih sampai dia betul juga. Frame ataupun ready. Jadi bila hari yang berkenaan, bila hari jadi kita dah siap sedia dah. Kalau hujan, kalau buat apa lah, kita cancel, kita buat kerja lain. Bukan bersih, kerja lain. Jadi kita dah at least kita ada effort lah untuk meneruskan kerja. Okay. Kemudian selain cuaca, material lah, material macam saya cakap tadi, untuk memang kita dah rancang, kita dah order daripada purchasing department bagi barang apa kan, untuk menggunakan batu yang kita tahu, batu orang ada batu, kemudian sini pasir itu yang kita tahu. Tapi ada lagi satu yang kita terlepas pandang kadang-kadang, itu maximum volume mesh. Maksudnya maximum volume mesh tu yang kalau letak dalam apa, 4 layer kita maximum volume mesh. Jadi kalau kita terlepas satu barang, pilih lah, kita terpaksa order baru dan tunggu batch yang akan datang. Maksudnya batch tu dah bagi masalah ke depan. Tapi dalam masa yang sama kita boleh buat juga untuk 4 layer yang bawah tu lah, kita siap bulan tu. Kemudian mungkin dalam 2 hari sampai kita boleh teruskan bukan baju yang seterusnya. Okay, kemudian macam yang saya ceritakan tadi, perubahan saat ada layout kan, itu memang kadang-kadang kita kena ikutlah apa yang klien minta, tapi kena bersesuaian lah dengan apa kondisi dekat site lah. Maksudnya bukan semua ubahan kita boleh buat, mungkin ada limitation area ataupun area lah, sebenarnya kita nak tambah besar bilik tu kan, kita ada di situ. Kemudian
Selain itu juga faktor pekerja. Macam sepatutnya untuk setiap tapak pembinaan ada at least seorang ada 2 skill worker. Bukan semua kita ambil skill worker. Memang ini memang tak pandangan untuk kita secara profesional. Maksudnya ada skill worker dekat tapak untuk pantau dan berposisi. Maksudnya dia wakil kepada projek ini untuk apa-apa masalah tapak. Kalau kita pakai unskill worker, banyak masalah yang timbul, terutama workmanship. Agak buat workmanship memang tak kemas lah dia orang. Kalau boleh nampak waktu orang tak bantu tu boleh nampak lah macam itu yang kita boleh pastikan kalau konsep tu gaji kita boleh nampak. Itulah. Okay, Encik Azri, nampaknya masa ni makin mencemburui kita semua. Kita dah nak ke tahap yang palingnya hot dah ni, tapi kita jelas persatukan masa. So, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua. Kata-kata terima kasih daripada Cik Nizam, apa lagi kawan-kawan semua. So, kepada semua penonton kat luar sana, jangan malu untuk bertanya. Dan sekat mudah-mudahan adalah macam Cik Nizam kata tadi ni, boleh je kontak kita untuk tahu lebih detail berkenaan dengan package yang ditawarkan. Okay, so ada apa-apa lagi ke nak beritahu? Itu saja. Okay, so kita jumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri, duduk rumah, jangan ke mana-mana, just di rumah lah. Okay, stay safe semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di Maya Home Properties kita ada a professional team. Jom ikut saya view. Anda nak bina rumah, anda nak renovate rumah, hubungi kami di Maya Home Properties. Make us your partner. Bye-bye and jumpa lagi.